Clear eh? Okay, Assalamualaikum. Muhammad Fauzan. Hari ini kita akan teruskan untuk kelas kita bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Hari ini kita akan membincangkan, cikgu akan menerangkan bab 1 berkenaan dengan pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, Muhammad Fauzan tahu apa itu reka bentuk dan teknologi? Serba sedikit. Betul. Okey, untuk yang lebih tepatnya, reka bentuk dan teknologi ni ialah penghasilan sesuatu produk yang dihasilkan yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat. So akan memberi kemudahan pada masyarakat. Contohnya macam itulah. So kita akan terus kepada bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, dapat kalau kita baca kat sini, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak pada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya dekat sini, contoh pada penyusunan bahan secara terancang ni, kita dapat lihat kalau kita nak membina basikal, betul. Kalau basikal ni, kita nak susun tayar dia dekat mana, tempat duduk dekat mana, mesti ikut susunan yang betul dan teratur. Kalau tayar dekat atas, tempat duduk kat bawah, basikal tu pun tak function. So, takkan dapat memberi manfaat pada kita semua kan, betul? Okey. Sekarang ni saya nak Fauzan cari satu produk yang ada dekat sekeliling Fauzan. Uh, Terangkan inovasi produk tersebut. Vacuum robot, vacuum robot. Okey. Mhm. Betul. Vacuum dan robot vacuum. Okey. Faham. Betul. So daripada teknik konvensional pakai penyapu sampah tu, so dia upgrade teknologi dia sampai kita dapat membersihkan rumah kita secara automatik. Tak perlu lagi nak kita sendiri yang sapu semua dapat menjimatkan masa kat situ, kita dapat jimatkan masa lah macam tu. Okey, betul. Sangat betul. Saya pun ada lagi satu contoh saya nak tunjukkan. Contoh inovasi dari kecipta. Yang ada kat tangan saya ni, paling dekat kat kita ni pensel, pensel kayu. Untuk menghasilkan pensel kayu ni kita perlukan bahan apa? Kayu. Kayu asalnya daripada pokok. So, untuk menghasilkan pensel kayu ni kita kena tebang pokok. So, benda tu jadi tak mesra alam lah, tak bagus lah untuk kita tebang pokok, betul. So, uh, datanglah idea untuk menghasilkan pensel mekanikal. Pensel mekanikal ni lebih memberi manfaat dan mesra alam. Kenapa? Sebab kita tak perlu lagi tebang pokok untuk menghasilkan pensel ni. Untuk kita nak berterusan menggunakan pensel ni, kita just cuma perlu masukkan dia punya dakwat, lead dia, dan kita boleh guna balik. Dia bukan dah habis pakai, buang macam tu. Kalau macam pensel kayu ni, kita kena asah, lama-lama jadi pendek, kita buang. So, kat situ dah tak mesra alam. So, bagi saya, pensel mekanikal ni reka cipta dan inovasi yang sangat berguna lah sampai sekarang. Kita pergi page seterusnya. Reka cipta, definisi reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Dekat sini dia nak bagi tahu kita, reka bentuk ni penyusunan bahan. Teknologi ni sains dan matematik. Kalau saya nak tunjuk contoh kat sini, macam kita nampak dekat slide saya ni, kita ada typewriter, betul? Typewriter ni kita gunakan secara manual. Kita type dan ada mechanical dia akan paste huruf yang kita type tu dekat kertas, betul? Dan dengan kemajuan teknologi, kita
manusia telah membangunkan satu teknologi yang kita panggil sekarang ni komputer lah. So kita just perlu type dan kita type, kita menaip tu secara konvensional. Tetapi secara datanya disimpan secara perkataan-perkataan dan huruf tu dihasilkan dengan secara digital. So dekat situ kita dapat menggabungkan teknik konvensional dengan teknologi supaya dapat menghasilkan satu produk yang lebih efisien digunakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Kat produk tu, sebelum kita menghasilkan satu produk tu, terdapat elemen penting yang kita perlu terapkan untuk menghasilkan produk tersebut. So, elemen ialah perkara yang dapat menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Reka bentuk yang dihasilkan perlulah menepati kriteria dan kehendak pengguna. Oleh itu, terdapat beberapa elemen yang boleh digunakan semasa proses mereka bentuk. Okey, untuk elemen pertama, kita dapat lihat kat sini, dekat gambar rajah, kita panggil ni, honeycomb ni, ada 7 elemen penting untuk mereka cipta. Antaranya, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okay, garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai kurun panjang dan jarak. Maksudnya, garisan ni banyak digunakan untuk sebelum kita, pada proses awal mereka cipta, iaitu membuat lakaran awal. Okay. Banyaklah teknik garisan kita guna, banyak bentuk garisan untuk menghasilkan produk lakaran kita. Seterusnya, kita pergi kepada rupa. Rupa ni pula ialah penemuan antara hujung garisan dengan hujung garisan yang lain. Maksudnya lebih tepat kepada bentuk yang symmetrical atau tak simetri macam tu, macam bulat, macam petak tu semua, itu bentuk yang kita boleh pilih untuk menghasilkan suatu produk. Seterusnya kita pergi kepada bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Contoh yang kita dapat daripada bentuk ni, contohnya macam meja makan. Meja makan dia mempunyai bentuk, kebanyakan meja makan bulat dan petak betul. Dan dia mempunyai sip padu dan lebih dari satu permukaan. So ada muka meja, ada kaki meja, ada kerusi dia. So banyak elemen bentuk dekat situ. Seterusnya kita pergi kepada tekstur. Teksturnya selalu mereka akan letakkan tekstur pada permukaan produk yang dia hasilkan. Contohnya kalau produk yang berasaskan kayu. So dia akan pastikan ke originality apa? Keaslian produk tu berdasarkan tekstur yang diletakkan pada produk tu. Contohnya kalau dia buat produk yang berasaskan kayu, so dia akan pastikan produk tu tekstur dia akan rasa kayu. So orang tahulah produk tu berasaskan kayu. So saiz pula. Saiz antara yang paling penting lah dalam elemen reka cipta ni. Contohnya kalau contoh botol air. Takkan kita nak reka botol air 5 liter betul. Kalau kita nak pergi jogging ke, nak bawa pergi kelas ke, dan macam bawa minyak sawit. Bawa botol minyak masak 5 kilo tu. Kalau kita botol air tu 5 liter. So, yang lebih efisien untuk botol air ni, mungkin 2 liter paling maksimum, 1.5 liter. So, saiz juga memberi kesan dalam reka bentuk kita. Seterusnya warna. Warna ni lebih kepada warna yang diletakkan pada produk tu. Contohnya warna yang diletakkan tu perlulah menarik minat untuk pengguna ataupun orang untuk beli produk kita. Kalau produk kita tu canggih, banyak fungsi tapi tak mempunyai bentuk dan warna yang dapat menarik minat diorang pun, diorang takkan consume, takkan beli juga produk kita. So warna ni pun banyak jenis juga. Terdapat warna premier, warna asas, warna sekunder, warna tertier. Semua tu ada fungsi tersendiri. So kita pergi kepada
Ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Maksudnya ruang ni akan diletakkan elemen garisan di sekeliling ruang tu untuk emphasize, menekankan objek reka cipta kita tu. Betul. Seterusnya, sampai situ saja, sampai ruang. Ada 7, yang ketujuh ialah ruang. Okay. So, sampai di sini saja kelas kita untuk bab 1 ni. So, saya ada satu tugasan untuk Fauzan. Tugasan dia, Fauzan kena buat satu replika kereta berasaskan bahan kita semula. Contohnya macam botol air plastik yang kita dah tak pakai tu. Fauzan kena buat satu replika kereta yang berfungsi. Maksudnya boleh bergerak lah. Okay. Selepas tu Fauzan kena bentangkan konsep reka cipta yang ada pada produk yang Fauzan buat tu dalam satu slideshow. Saya nak lebih kurang dalam 2 slide sahaja. Maksudnya dalam slide tu Fauzan akan menerangkan tentang bahan yang digunakan, bentuk yang dipilih, kenapa pilih bentuk tu, macam mana kereta tu berfungsi. Boleh? Betul. Ruang, saiz, warna semua. Okay? Okay, sampai sini saja kelas kita. Kita akan sambung lagi untuk kelas seterusnya untuk pembentangan produk yang setelah saya bagi latihan tu. Okay, kita jumpa lagi untuk next class. Okay? Assalamualaikum.